اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberi kepada kita ruang masa dan taufik untuk kita dapat berada pada malam ini untuk meneruskan lagi pengajian daripada kitab Pati Faridatul Faraid pada muka yang ke-19 nombor 7 dah. Ya. Ta'alluq qabdah juga dah situ dah. Nombor 7 itu betul. Muka surat 32. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan berkaitan dengan kudrat dan ta'alluq. Jadi kudrat ini sifat salah satu daripada sifat wani yang berkait dengan segala mungkin. Jadi berkaitan ini yang dinamakan sebagai ta'alluq. Maka pengarang rahimahullah jelaskan dan huraikan bentuk-bentuk ta'alluq yang berlaku sejak daripada sebelum adanya makhluk sehinggalah sampai seterusnya di alam akhirat nanti. Jadi kudrat sejak azali lagi Allah bersifat dengan sifat kudrat. Tapi ta'alluq kudrat ketika itu ta'alluq suluhi qadim, dengan arti kata kudrat Allah boleh dan mampu untuk mengadakan makhluk nanti ketika Allah Ta'ala nak tentukan. Belum buat lagi, belum berta'alluq lagi secara langsung, tapi dalam suluhi, dalam mampu dan boleh. Lepas daripada itu Allah Ta'ala tentukan makhluk ni ada, maka kudrat berta'alluq secara tanjizi hadis, mengadakan secara terus langsung makhluk ini. Dalam keadaan makhluk dah ada ni, masih lagi makhluk ini berada dalam ta'alluq kudrat Tuhan. Walaupun kalau ada itu tak ada berubah daripada ada pada tak ada, tapi dipanggil berada dalam ta'alluq kudrat Tuhan jenis qabdah. Maknanya makhluk yang ada ini dalam genggaman Tuhan. Allah boleh mengekalkan ada dan Allah boleh nak mentiadakan dia. Maknanya tidak terlepas walaupun satu saat, satu detik pun daripada ta'alluq kudrat Tuhan. Yang ta'alluq ni dipanggil ta'alluq qabdah. Okey. Begitulah setelah daripada itu, pada waktu yang Tuhan tentukan berlaku kiamat, maka Allah Ta'ala musnahkan alam ni. Maka ketika itu kudrat berta'alluq sekali lagi pula dengan ta'alluq tanjizi hadis, dengan meniadakan alam ini, musnahkan dan menghancurkannya. Seterusnya ketika mana tempoh alam ni musnah tak ada, maka berta'alluq sekali lagi juga kudrat Tuhan dengan sebagai ta'alluq qabdah, dengan erti kata makhluk ini ketika Tuhan musnah tu boleh kekal musnah dan boleh Tuhan nak hidupkan balik. Kemudian pada hari akhirat Allah menyuruh malaikat meniup sangkakala kali kedua, maka dibangkitkan semula. Maka berta'alluq ketika itu ta'alluq kudrat dengan sebagai ta'alluq tanjizi hadis, dengan mengadakan kembali makhluk daripada tidak ada atau dari dihimpunkan balik menjadi wujud balik, ada balik. Okay. Jadi di situ berlaku ta'alluq pada fasa-fasa kejadian manusia, kejadian alam ni. Okay. Kita masuk yang ketujuh. Kata pengarang rahimahullah, ta'alluq qabdah juga, iaitu ta'alluq kudrat dengan berkekalan tak ada mungkin kemudian daripada adanya. Ni hak mana ni? Berkekalan tak ada mungkin kemudian daripada ada. Hak ni hak ta'alluq qabdah yang kita kata setelah Allah Ta'ala musnahkan alam dengan berlakunya kiamat, maka makhluk ini tak ada, Allah Ta'ala musnahkan. Ketika dalam keadaan tidak ada itu,
bertakluk lagi dengan kudrat Tuhan, tapi takluk qabdah lagi. Takluk qabdah. Iaitu takluk qabdah juga, iaitu takluk kudrat dengan berkekalan tak ada mungkin kemudian daripada adanya. Okey. Dan maksud dengan qabdah ini genggam. Jadi dia terang makna lurah, makna pada bahasa. Jadi qabdah ni genggam. Bila genggam tu makna sesuatu yang digenggam, iaitu sesuatu yang dalam penguasaan kita. Ni tak apa ni. Ni dalam genggaman saya dah ni. Ni saya pegang ni. Jadi dengan maknanya genggam, iaitu bahawasanya mungkin dalam genggam iradat kudrat Allah. Nampak tak? Dia campur dua ni. Jadi dia kata mungkin ini berada dalam genggam iradat kudrat Allah, kehendak kudrat Tuhan. Okey. Kenapa? Kerana pada ketika bertakluk sebagai qabdah itu, mungkin itu boleh sahaja kekal dalam keadaan itu dan boleh berubah. Kalau asal ada, berubah kepada tak ada. Asal tak ada, berubah kepada ada. Jadi sebab tu dikaitkan dengan iradat sini. Kalau dikehendaki Allah pada yang tak ada, nescaya dikekalkan akan mungkin itu atas tak adanya. Kalau Tuhan nak bahawa tak ada, lepas Allah Ta'ala ciptakan alam ni, Tuhan akan lakukan kiamat. Bila ditiup sangka kala pertama musnah alam. Jadi bila begitu, makhluk ni tak ada. Ketika tak ada itu, masih makhluk itu dalam genggaman kudrat Tuhan, dalam penguasaan kudrat Tuhan. Tapi bukan ikut mengadakan semula atau mentiadakan, tapi dipanggil qabdah, makna dalam penguasaan Tuhan boleh kekalkan tak ada. Kalau Tuhan nak tak ada, maka kekal tak ada. Atau pada benda yang ada dikekal atasnya, atas adanya. Yang pertama tu tak ada. Atau pada benda yang tak ada dikekal atas, atau benda yang ada, atau pada benda yang ada dikekal atas adanya. Kalau benda tu ada dah, maka dikekalkan atas ada. Adakah ketika ada makhluk ini, dia tidak berlaku perubahan lah pada zahirnya, wujud tu, makhluk dah berada dalam status wujud, telah berada dalam wujud. Jadi apa kaitan kudrat? Ada dah kan? Masa dia ada pun kudrat bertakluk dengan mengekalkan adanya itu. Itu dipanggil takluk qabdah. Atau pada benda yang ada dikekal atas adanya. Dan kalau dikehendaki, nescaya diadakan mungkin pada yang pertama. Ni balik yang pertama tadi. Ini susunan. Tadi dia kata mana? Kalau dikehendaki pada yang tak ada, dikekalkan akan mungkin itu atas tak ada. Dan kalau dikehendaki, nescaya diadakan mungkin pada yang pertama. Ni dalam uslub dia panggil lafzu wan nashru murattab. Dia susun ikut susunan lah. Al-lafzu wan nashru murattab. Pertama tadi, maknanya kalau dikehendaki Allah pada yang tak ada, nescaya dikekal akan mungkin itu atas tak ada. Kalau kita sambung, patutnya sambung sini. Dan kalau dikehendaki, nescaya diadakan mungkin pada yang pertama. Kalau tak ada tu, Tuhan boleh kekalkan dia tak ada. Tuhan boleh nak mengadakan jadi ada. Atau dihilang daripada adanya pada yang kedua. Awak ni kena pada yang kedua. Mana? Atau pada benda yang ada dikekal atas adanya, atau dihilang daripada adanya pada yang kedua. Apa tu? Hak tak ada, hak ada dah. Makhluk hak ada dah, maka
ketika ada dia, Tuhan boleh kekalkan dia kekalkan dia ada, atau Allah boleh hilangkan atau dihilang daripada adanya pada yang kedua. Yang kedua tu kena kepada atau pada benda yang ada dikekal atas adanya. Nampak? Kalau pening tu tak usah pening lah. Dia hanya susunan sahaja ni. Dia nak kabur macam tadi lah. Ta'aluk qabdah ini dia termasuk daripada ta'aluk kudrat yang majazi. Sebab apa? Dia bukan nak mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada, atau mentiadakan sesuatu daripada tak ada daripada ada kepada tak ada. Tapi sekadar dalam segala makhluk ini dan mungkin ini berada dalam kudrat dan juga berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dalil kudrat. Kata pengarang, kalau Allah lemah, tentu tak ada makhluk ini. Mudah. Kalau Tuhan lemah, tak ada makhluk ni. Nampak natijah tu gitulah. Tapi nak sampai kepada tak ada makhluk ni kok mana? Kalau Allah lemah, kerana lawan bagi kudrat ini lemah. Jadi antara dalil berhujah ialah kita datangkan lawan bagi pandangan kita tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam keseluruhannya beriktikad bahawa Allah bersifat dengan berkuasa, bersifat dengan kudrat. Jadi dalilnya macam mana? Andai kata tak ada kudrat, itu antara bentuk susunan dalil. Boleh dia kata dalil sifat Tuhan berkudrat itu makna ada alam, boleh juga. Tapi andai kata Tuhan tidak bersifat dengan berkuasa, maknanya Tuhan lemah. Kalau Allah lemah, bila lemah tentu tak ada makhluk ini. Jadi kalau lemah, nak ada makhluk macam mana? Dan tak ada makhluk tak sebenar. Tak ada makhluk tu tak betul, bukan hakikat. Sebab apa? Makhluk tu wujud. Makhluk tu wujud. Bukti termudah makhluk tu wujud, kita ni makhluk. Jadi bila begitu, tentulah Allah tidak lemah. Sebab apa? Sebab lemah tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat makhluk kalau lemah. Walhal makhluk ni dah ada, maka tentulah Tuhan tidak lemah. Bila tak lemah, maknanya Tuhan bersifat dengan kudrat. Kerana kita telah lihat adanya. Okey, apa bukti ada makhluk ni? Kita tengok sendiri, kita rasa sendiri. Dan manakala tetap Allah ada kudrat, nescaya mustahil lemahnya. Jadi pengarang buat datang teguh. Bila dah kita isbatkan kudrat bagi Allah, maka dengan sendirinya mustahillah lawannya. Mustahil lawan bagi kudrat, iaitu lemahnya. Mudahnya nampak sifat kudrat ini, dia dalilnya tu dalil musyahadah, dalil penyaksian. Ada alam ini menunjukkan bahawa ada yang buat, dan yang buat itu berkuasa untuk buat. Ini mudah untuk kita faham. Bahkan budak-budak boleh faham. Bila ada sesuatu benda, tentu ada pembuat. Tentu ada pembuat. Dan pembuat yang buat tu mesti berkuasa dan mampu buat. Kalau dia tak mampu buat, macam mana boleh ada? Dia tak mampu nak buat, tiba-tiba ada, maknanya bukan dia. Bila ada alam dalam keadaan begitu indah dan cantik ini, maka sudah tentu ada yang menciptakan alam. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini juga kalau kita bincangkan lagi, ulama panggil sebagai, di dalam perbincangan ataupun pemujahan ni, ialah dalil al-itqan. Itqan ni maknanya keindahan dan ketelitian alam ini. Alam ini Allah Ta'ala cipta dengan begitu indah dan begitu detail penciptaan. Siapa yang kaji ni? Orang yang kaji alam, saintis. Saintis banyak bidang pula. Bidang buminya. Bila ia ahli dalam bidang tu, dia tahu. Hebat rupanya. Hak pokok, kaji pokok pula.
bidang botani. Nampak tak? Jadi pokok tu bila dikaji makhluk Tuhan pokok ni, dia tahu orang tak boleh nak fikir nak buat gini. Kita belajar daripada tengok benda yang ada dah. Pokok ada dah, daun ada dah, bunga ada dah. Jadi kita kaji, bila dapat maklumat itu, kita faham, Allah Ta'ala beri faham. Oh, kita tahu bahawa alam ni dibuat dengan begitu teliti. Dipanggil dalil itqan. Maka sudah tentu ada yang mencipta. Ia tak boleh jadi dengan, kita kata, daripada kosong gitu. Wujud existence out of nothing. Daripada tak ada tiba-tiba ada. Mana boleh gitu? Tak? Tiba-tiba ada. Ataupun chaos berlaku dengan apa? Dengan dot teratur tiba jadi. Tak ada berlaku. Takkan berlaku gitu. Maka ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahawa ada yang mengatur dan menyusun. Jarak bumi kalau lebih dekat sikit kepada matahari, tak boleh hidup. Terlampau panas. Jauh sikit pun tak boleh hidup juga. Terlampau sejuk. Jadi makna kedetailan pada setiap keputusan yang dibuat dalam sistem sunnatullah ini, dalil yang jelas bahawa ada yang menyusun dan mencipta. Maka siapa dia? Mari Allah Ta'ala turunkan Rasul, turun Nabi, terang bahawa pencipta alam ni Allah. Fir'aun tak mengaku dia cipta alam. Fir'aun tak mengaku. Tak ada orang mengaku dia cipta alam. Carilah siapa-siapa, Haman ke, Fir'aun ke, Presiden Amerika Syarikat lagi lah. Tahu tak? Presiden Rusia lagi lah. Hak paling kita kata meta sekali, paling jahat Fir'aun. Dia tak mengaku dia cipta alam. Dia kata wahadhil anharu tajri min tahti, sungai ni mengalir di bawah penguasaan ni. Duduk tu pun sungai. Hak lain tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Jadi Rasul dan Nabi inilah yang turun, yang menceritakan bahawa pencipta alam ni ialah Allah. Okey. Dengan buktinya, bukti mukjizat. Bila berlaku benda pelik, menunjukkan bahawa benarlah perkataan para Nabi dan para Rasul. Jadi itu dalil kudrat. Ke-8 iradah. Iradat, sifat sifat ma'ani. Ke-8 iradah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani juga. Apa makna? Kehendak Allah atau perkehendak. Jadi tuan kita ni menggunakan istilah yang dimasyhurkan oleh apa nama ni, Qadai, ada menggunakan kita panggil kata apa depan lagi? Ni panggil apa? Kata hok depan panggil apa? Tak ingat Melayu. Kan kata tambahan, bukan? Imbuhan. Tak tahu benda, tak ingat. Ya jadi ada kata terbitan jugalah, kata terbitan. Tapi ini bukan, kalau ikut kaedah bahasa tak boleh buat gini. Bahasa Melayu tak ada apa gitu, kecuali beberapa perkataan je. Sapu, penyapu. Sapu, penyapu, alat yang digunakan untuk menyapu. Ada? Benda lagi. Tulis, penulis, orang yang bekerja sebagai penulis. Jadi benda atas dasar itulah dia digunakan perkehendak, nak membezakan antara sifat Tuhan dan juga kesan sifat itu. Itu je. Erti apa-apa yang berlaku dalam ilmu, kesemuanya dengan rentohan dan sengaja. Apa tu? Sengaja? Boleh cikgu? Sekelilingnya. Sengaja.
Tengok. Dia kata apa-apa yang berlaku dalam ilmu kesemuanya dengan rentohan. Apa yang berlaku dalam ilmu kesemuanya dengan rentohan dan sengaja. Sekaliannya. Tulis benda tu. Itu dia benda. Sengelai. Gini. Gini awal betul tu. Jadi bukan koh tu sengeleng. Jadi koh tu dia nampak macam koh tak? Titik. Kas keliling. Pada ada tulis bawah. Sengeleng. Jadi sini macam koh tak? Kalau tulis jadi sepatutnya sengeleng. Sengeleng. Sengeleng maksud sengaja. Sengeleng makna dengan pilihan. Okey, boleh. Hak Jawi ni dia tulis koh. Patutnya kalau nak tulis itu kena sengeleng. Sekeleng ada sebut sekeleng ni dah sengeleng. Mungkin salah cetak lah ni kot. Sengelengnya. Ya. Okay, sekarang ni bincang tentang iradah. Erti iradah apa dia? Kehendak Allah atau kehendak Allah. Erti apa-apa yang berlaku dalam ilmu. Bukan ilmu. Ni bukan ilmu ni. Alam. Tengok. Itu sini pun silap sini. Situ dia tulis betul. Alam. Dalam alam. Erti apa-apa yang berlaku dalam alam. Kena ada alih kena ada alih. Dalam alam kesemuanya dengan rentoh dan sengaja sengelengnya. Tengok. Apa yang berlaku di alam ni, di sekalian wujud makhluk ini, semua dengan rentohan. Rentoh mana apa? Kehendak. Kehendak tu dalam rentoh saya, dalam takbir, dalam urus, dalam rentohan. Dan sengaja sengelengnya. Dan Tuhan buat tu memang sengaja. Berlaku dengan sengaja dan sengeleng. Bukan dengan salah, tersalah ataupun dengan tidak sengaja. Dok. Segala yang berlaku semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Bukanlah makna kehendak ini berhajat. Kena faham. Iradat Tuhan ini bukan makna Tuhan berhajat. Berhajat nak kepada apa-apa, bukan. Bukan makna berhajat tu makna hajat dengan erti kata hajat untuk dipenuhi, bukan. Tuhan berhajat mana Tuhan nak. Faham? Sebab itu dia kata kena faham molek. Bukanlah makna kehendak ini berhajat, kerana makna ini mustahil atas Allah. Okay. Jadi kita kena faham bila perbincangan iradah, Allah berkehendak. Apa maksud? Apa yang berlaku tu Tuhan buat dengan kehendak dia. Itu maksud. Bukan dengan makna iradat Tuhan, makna Tuhan berhajat kepada benda itu, bukan. Macam kita berhajat bila lapar kepada makanan. Orang panggil berhajat. Kita berkehendak kepada makanan dengan makna berhajat untuk penuhi hajat kita. Kita bila dahaga kita nak kepada air, kita berhajat kepada air untuk hilangkan dahaga kita, untuk penuhi hajat kita. Allah Ta'ala berkehendak dengan makna, bukan makna ni. Bukan makna Tuhan buat alam, Tuhan untuk memenuhi hajat Tuhan, untuk mencapai kehendak dan hajat Tuhan. Bukan maksud tu. Tapi Tuhan nak makna berlaku tu Allah yang nak. Berlaku itu Allah yang nak.
Jadi hajat dan iradat yang dimaksudkan ni dengan makna tu, bukan dengan makna keperluan dan juga manfaat yang kembali kepada Allah. Ya. Dan iradat ini ialah sifat yang sedia ada pada zat Allah. Dia takrif ni, sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, yang menentu akan dia dengan menentukan dia kan apa? Mungkin tak boleh. Dengan setengah barang yang harus atasnya, atas mungkin. Jadi tugas iradat ini ialah dia menentu. Kita panggil takhsis, ta'alluq takhsis. Menentu mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Apa benda yang harus mungkin? Harus ada, harus tak ada, Tuhan tentukan. Nak ada ke nak tak ada. Kemudian alam Tuhan cipta ni duduk mana? Duduk pada tertib planet ke berapa? Boleh belaka. Tuhan tentukan bumi ni duduk sini. Tuhan pilih salah satu tempat. Kemudian bila berlaku, berapa ribu tahun? Tuhan tentu dah berlaku pada bergiam-giam masa. Tuhan pilih salah satu masa daripada kemungkinan masa yang ada. Jadi yang menentu akan dia dengan setengah barang yang harus atasnya, yang bertentang dengan ilmunya. Yang bertentang ni makna sesuai, muwafaqah. Terjemah pada muwafaqah, makna selari dengan ilmu Tuhan. Tuhan nak buat tu, Tuhan nak tu selari dengan apa yang Tuhan tahu. Seperti ditentu pada sedia kala dengan ada atau tak ada. Alam ni Tuhan dah tetap dah sedia kala lagi, sejak azali lagi. Nak diadakan ke nak ditadakan, Tuhan tentu dah. Makhluk ni Tuhan nak buat ke Tuhan tak buat, Tuhan dah tentu dah. Atau dengan putih atau hitam, si fulan biar si fulan ni, Tuhan tentukan kulit putih ke kulit hitam. Bila berlaku tu? Ketentuan itu berlaku sejak azali lagi. Belum makhluk ada pun Tuhan dah tahu dah, dan Tuhan dah tentu dah. Atau dengan panjang atau pendek atau lain-lain. Nak tinggi mana dia, Tuhan dah tentu dah. Jadi semua itu dah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Sejak azali lagi. Jadi apa yang berlaku ni, yang berlaku pada alam ini, semuanya ialah ketentuan yang Tuhan dah tetapkan sejak azali lagi. Itu kita kena i'tikad itu. Ada orang kata Tuhan takkan Tuhan tentu dah. Kalau gitu kita tak ada pilihan lah. Pilihan dia lain. Pilihan bukan isu pilihan ni, isu ilmu dan juga iradat Tuhan. Isu pilihan, kita diberi pilihan. Dia tidak boleh kita nak menafikan, ada pilihan kita menafikan ketentuan Tuhan. Tak. Ini mungkin lepas ni pun kalau ada perbincangan dia akan sebutlah. Tak pun kita akan sebut lepas pada ni. Jadi apa yang berlaku itu, dosa, pahala, perbuatan itu atas dasar usaha hamba. Tetapi mengikut kepada iradat Tuhan, Allah Ta'ala dah menentukan apa yang akan berlaku sebelum perkara itu berlaku. Jadi ketentuan Tuhan tu bukan makna Tuhan paksa tak. Bukan makna Tuhan paksa, tapi Allah tentu sekadar dengan makna benda itu nyata pada Allah Ta'ala, pada ilmu Tuhan. Dan Allah Ta'ala menentukannya. Tinggal lagi berlaku pada manusia dengan sebab asbab dan ikhtiar manusia. Maka manusia itu diberi dosa atau pahala atas asbab tadi, atas ikhtiar tadi. Nampak? Okay. Atau dengan panjang atau pendek atau lainnya. Ini disebut dengan al-mumkinat al-mutaqabilat. Perkara mungkin 6 yang berlawan-lawan. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatu jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Apa dia? 6. Segala yang mungkin ni,
Pilihan-pilihan ni tak lari daripada 6 kategori. Pertama, Tuhan pilih antara ada dan tak ada. Tuhan nak buat ke tak mau buat. Satu, wujuduna wal adamu. Yang kedua, as-sifat. Tuhan pilih sifat dia, warna putih ke, merah ke, kuning ke, biru ke, Tuhan pilih. Apa-apalah benda-benda tak lari daripada 6 kategori pilihan Tuhan ni. Wujuduna wal adamu sifatu. Azminatun, masa. Tuhan nak cipta ni bila? Kita ni bila Tuhan nak ciptakan kita? Kita lahir daripada mak kita. Tak, bila Tuhan tentukan? Tuhan tentu dah. Tak. Tuhan cipta alam ni bila? Tuhan tentu. Azminatun, amkinatun, tempat kita lahir mana? Tuhan tentu dah. Kita lahir sini, tidak di tempat lain. Jihatu, yang seterusnya arah. Kita berada di mana? Di arah, di kawasan Khatulistiwa, tidak di hemisfera utara, tidak di hemisfera selatan. Kita ada di sini, tidak di atas-atas. Contohnya, tak. Jihatu. Kadzal maqadiru, yang seterusnya yang kena ialah kadar. Kadar kita makna saiz kita. Saiz kita, timbangan kita, berat kita, besar kita. Itu masuk dalam maqadir, kadar. Jadi semua perkara-perkara yang berlaku dalam alam ni tak lari daripada 6 kategori mungkin yang dikenali sebagai al-mumkinat al-mutaqabilat. Perkara mungkin yang berlawanan. Berlawanan. Kemudian kata pengarang rahimahullah, ta'alluq iradat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Soalan? Berapa bilang kudrat dulu, bilang iradat. Berapa bilang kudrat dulu, baru iradat. Susun gitu. Susunannya kudrat, iradat, ilmu atau hayat. Berapa bilang itu? Berapa tak bilang hayat, ilmu, iradat, kudrat? Apa tak? Berapa tak bilang gitu? Ini dia panggil jalan istidlal secara mana? Secara taraqi, menaik. Makna melihat kepada alam ni, melihat kepada hasil. Hasil kepada sifat, kesan kepada sifat ni ialah alam. Alam. Okay. Alam terjadi dengan apa? Dengan kudrat lah. Tuhan dengan kudratnya mengadakan alam. Kerana kudrat itu bertakluk secara langsung pada mengadakan. Jadi ada dengan sebab ada yang berkuasa mengadakan. Jadi bila kudrat tu naik lagi, kudrat Tuhan itu tentu berdasarkan ketentuan dia, iradat. Ketentuan Tuhan itu mesti berdasarkan ilmu Tuhan. Dan kesemuanya tadi tentulah Tuhan itu bersifat dengan hidup. Itu dipanggil taraqi. Apa nama ni, al-ihtijaj atau istilah secara taraqi, menaik. Boleh tak awak menurun pun setengah daripada kita diwak secara menurun. Dia bilang hayat dulu. Natijah alam ni kediam. Dia kata Tuhan, bila Tuhan tentulah dia bersifat dengan hidup. Dan bila dia hidup tentulah dia bersifat maha tahu. Dan maha tahu tentulah dia berkehendak. Dan bila berkehendak tentulah dia mengadakan, maha berkuasa. Maka buktinya adalah alam itu tanazzul, kok belah turun secara menurun. Tadi secara menaik. Itu bentuk susunan hujah je lah. Tapi susunnya disusun gitulah. Jangan makna buat terbalik pula. Susun ilmu dulu, lepas tu kudrat, lepas tu hayat, lepas tu iradat. Tu memang jeng gitu. Dia sama ada nak kok belum naik atau belum menurun. Dia tak boleh lakoh-lakoh gitu, dia jadi tak betul lah. Susunan ulama susun tu senang tu. Biasanya diambil kesan kepada sifat itu ialah makhluk, maka naik ke kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ataupun ambil pada sifat Tuhan itu, hayat itu seakan syarat kepada sifat lain. Boleh juga. Ya. Soalan ada. Boleh soalan sikit antara istilah hadis dengan mungkin. Hadis dengan mungkin ni
untuk tahap ni sama lah kita kata. Hadis mungkin makhluk. Hadis, apa itu hadis yang baharu? Apa itu yang baharu? Yang mungkin. Apa itu yang mungkin? Makhluk lah. Makhluk ini mungkin ada, mungkin tak ada. Makhluk pun baharu. Jadi ketiga-tiga itu dia punya masadak dia sama. Benda yang kita kata menunjuk kepada benda yang sama, walaupun ada beza sikit pada istilah. Hak ni melihat pada aspek dia menerima ada dan tak ada, kita panggil mungkin. Melihat kepada aspek dia itu asalnya tak ada, lepas tu diadakan, kita panggil hadis. Melihat kepada kesan kudrat Tuhan, dia panggil makhluk. Gitu je. Tapi dari segi ketiga-tiga ni, bila sebut hadis, mungkin, makhluk, maka itu benda merujuk pada benda samalah, iaitu pada makhluk. Boleh? Okey, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.